Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-35 dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, iaitu tajuknya tentang adab menziarahi orang sakit. Ya, adab menziarahi orang sakit. Kita lihat pada amatan di sini. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Syaqiq an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata qala quli Allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Qalas faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Al-A'mash, daripada Syaqiq, daripada Ummu Salamah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah doa yang baik, kerana malaikat akan mengaminkan ucapan kamu. Ummu Salamah mengisahkan ketika Abu Salamah meninggal, dia mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah, yakni Abu Salamah ni suami dia lah, suami kepada Ummu Salamah. Dan sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Qad mat, kata Ummu Salamah tadi. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, ucapkanlah Allahumma firli wa lahu wa aqibni minhu uqban hasanah. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia, dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti yang lebih baik. Maka saya pun, yakni Ummu Salamah pun membacanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Muslim hadis ke-919. Ummu Salamah ni adalah isteri Rasulullah, antara isteri-isteri Rasulullah. Akhirnya lah Ummu Salamah dan juga suaminya Abu Salamah ni, Salamah ni nama anak dia lah, Jadi kalau anak tu seorang, kalau anak sulung tu perempuan, maka diberi panggillah Abu Salamah. Kalau contohnya anak yang keduanya lelaki, nama dia Muhammad. Ini orang Arabnya dilakop dipanggilan. Kalau anak lelaki yang kedua tu nama dia Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad. Tapi sebab anak sulung dia ni, makanya nama dia Salamah, makanya sulung tu lah, sementara sebelum ada anak lelaki. Sebab tu Rasulullah diberi gelaran sebagai, juga diberi nama sebagai Abul Qasim. Kenapa tak letak nama Abu Zainab? Sedangkan Zainab tu anak sulung Nabi SAW. Jadi sebab ada seorang anak lelaki tu, kiralah anak yang berapa. Walaupun yang pertama perempuan, kedua, tiga, empat, lima perempuan, dipanggil nama dengan nama anak sulung dulu.
Ya, jadinya kalau ada anak lelaki je terus bertukar. Ya, walaupun anak lelaki tu anak yang keenam, Qasim, dia beri nama Abu Qasim. Ya, itu juga ya dengan sahabat-sahabat lain lah. Ya. Jadi nak cerita sini bahawasanya Ummu Salamah dan juga suami ini antara orang yang terawal juga berhijrah ke Madinah. Jadi ketika sampai di Madinah, maka Abu Salamah jatuh sakit dan dia pun meninggal dunia. Ya. Jadi bila dia meninggal dunia, tak ada siapa-siapa lagi dah. Mana ada saudara. Ya. Ketika berhijrah tu dah berhijrah selai sepinggang. Kemudian tak ada saudara mara pun nak minta tolong dengan siapa lagi. Dan juga yang meninggal pula suaminya, tinggallah isterinya, Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni mengadu pada Rasulullah, macam mana buat ni? Sebab selama ni suami aku yang buat semua kerja ni. Ya, semua suami buat. Jadi isterinya itu hanya macam-macam tu je lah. Jadinya bila dah meninggal ni hilang tempat pergantungan, hilang tempat punca rezeki, semua hilang lah. Jadinya dia mengadu pada Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Ya, ucapkanlah, bacalah doa ni. Ya, Allahumma firli, ya, walahu wa aqibni minhu. Ya, uqbah hasanah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa dia, dan berilah ganti yang lebih baik. Ya, daripada itu. Jadinya atas doanya itu maka ya, dia pun berkahwin dengan Rasulullah. Berkahwin dengan Rasulullah. Ya, jadilah Ummu Salamah ni kan antara ummahatul mukminin ataupun ibu-ibu orang mukmin. Itu yang pertama. Ya, dalam hadis ni cerita tentang Ummu Salamah tadilah. Ya, Ummu Salamah juga banyaklah riwayat hadis. Ya, dan cerita pasal biodata Ummu Salamah ni. Yang keduanya Rasulullah juga pesan, bila mana kita ziarah orang sakit ataupun kita menziarahi orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah perkataan yang baik-baik, doakan untuk dia. Ya? Sebab tu bila mana selesai solat jenazah, sebelum diusung jenazah itu ke kuburan, makanya imam kata bagi tahu kita tak apa kita persaksikan ke atas jenazah ini. Tak kisahlah ucapan apa pun, dia punya version tak, tapi ialah doa. Doa yang baik-baik. Ya, kita minta kepada Allah SWT mengampunkan dosa dia lah. Kecuali kalau kita memang tahu dia ni memang penyamun punya orang, memang bukan orang baik. Sebab Rasulullah pun larang, kalau kau dah tahu dia ni bukan orang baik, jangan pandai-pandai nak kata dia baik. Ya, cuma kadang-kadang kita jenazah tu kita tak tahu, tak kenal sangat, tapi kita mengharapkan semoga jadi yang baik. Tapi kalau kita kenal peribadi orang ni, memang dia mati mana tak baik, tak kenal tak baik. Ya, jadi kita diam je lah. Ya, bagi orang lain yang tak tahu tu apa, biar dia lah. Kita yang tahu sebab kita dah kenal dia tak orang baik dengan orang, kan? Jadi kita diam sajalah. Ya, kita yang tak kenal dengan kita tak kenal dengan jenazah ni, mari kita doakan yang baik, kan? Semoga Allah kurniakan baik. Kita tak kenal dia. Kalau kita kenal dia lain lah, kan? Jadinya itu antara adabnya lah. Sebab apa? Sebab dia antara doa. Jadi ziarah orang sakit, ya, atau ziarah orang ni semua juga. Begitu juga dengan orang sakit tak. Kalau orang yang sakit yang kita pergi ziarah tu, kita tahu kalau dia ni sihat ni memang dia buat pakai lama dia balik. Sebab pengalaman dah ada, dah mengajar tak. Dulu dia pernah kena, kita ingatkan dia insaf, kita doakan kebaikan untuk dia supaya sihat. Dia pun sihat. Rupa-rupa dia sihat, dia buat lagi perangai lama dia lagi teruk pada dulu. Dan kali ni dia sakit kali kedua pula. Maka kita pergilah ziarah, kan? Diam je lah, tak cakap apa-apa. Serah pada Allah Ta'ala lah. Ya Allah, seandainya kematian tu lagi baik, kau ambil lah dia tak. Terpulanglah, serah pada Allah. Ya, itu serah balik pada Allah. Makanya kita pun tak payahlah, ya, nak doa apa-apa lah. Ya. Okey, hadis riwayat Muslim hadis yang ke-919. Pengenalannya, masyarakat Islam tidak boleh memikirkan kepentingan dirinya saja, iaitu bersenang-senang tanpa memikirkan sedikit pun nasib saudara seagamanya yang dalam kesusahan atau ditimpa musibah. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita mempunyai pelbagai tanggungjawab sesama insan yang perlu dilaksanakan.
Islam merupakan agama yang amat menitik beratkan hubungan silaturahim sesama manusia, selain menetapkan hak-hak setiap orang yang perlu dilaksanakan, terutamanya sesama saudara seagama. Amalan menziarahi orang sakit adalah hak yang mesti ditunaikan buat orang yang sihat. Ya, dalam hadis pun sebut, ya, antara hak muslim ala muslim khamsah. Ya, itu hak orang Islam, seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Antaranya bila mana dia sakit, ya, kita pergi ziarah dia lah. Ia sememangnya satu amalan yang mulia, kerana ia bukan sahaja menunjukkan orang itu mengambil berat tentang tahap kesihatan, malahan menaikkan semangat pesakit untuk melawan penyakitnya. Antara kesan positif dirasakan oleh mereka yang berziarah ketika rakannya sedang sakit, pastinya timbul perasaan simpati dan insaf, ya, pada dirinya. Dalil Al-Quran dan juga hadis berkaitan dengan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Maksudnya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, kesakitan itu, ya, makanya datang daripada Allah SWT. Kesungguhan juga datang daripada Allah SWT. Sebab tu bila mana apa pun usaha kita nak buat, nak ikhtiar, makanya mintalah pada Allah SWT. Jangan sesekali bila mana orang tu sakit, kita sanggup pergi berubat, dia tak kira dah. Perubatan tu betul ke, perubatan tak betul ke, ya, perubatan yang bercanggah dengan prinsip Islam, perubatan yang bercanggah dengan akidah, dia tak kira, janji nak kira sembuh sahajalah. Maka kita kena selektif. Ya, yang sakit-sakit ni jangan langsung kita terlibat dengan perubatan-perubatan yang syirik, perubatan-perubatan yang bercanggah dengan prinsip Islam. Nak pergi merawat, pergilah. Bagaimana tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Kan? Lagi dia suruh pergi ambil tanah kubur ke, kena pergi korek cari kubur orang mati kena bunuh. Ya, kalau nak ubat penyakit ni. Jadi benda-benda ni semua bercanggah. Sebab apa tuan? Sebab ini semua permainan syaitan. Syaitan ini dia memang suka menipu daya manusia. Jadinya dia suruh buat bukan-bukan. Kadang-kadang ambil benda-benda kotor, najis pun dia boleh fikir dia ubat juga. Ya, kecuali benda tu datang daripada hadis Nabi SAW. Itu lain cerita, itu special. Tapi bila tak datang dari situ, makanya jangan. Ya, bercanggah dengan prinsip Islam. Jadinya kita pun bila dalam sakit pun, maka pastikan bahawa rawatan yang kita terima itu tidak menyalahi prinsip Islam lah. Contoh apa, rawatan di hospital memang tak menyalahi lah. Ya, cuma bila menyalahi bila mana berkaitan dengan perkara-perkara spiritual, ya, gangguan-gangguan yang jumpa dengan tok bomoh, tok dukun, tok pawang, yang mana kita tahu mereka ini memuja ataupun mereka ini berdamping dengan jin. Ya, dan mana tugas jin dan syaitan memang menipu daya manusia. Tapi sebab kita tak hilang lah, maka tak kira. Janji baik, tak kisah dengan siapa pun, jadi berhati-hati jugalah. Ya. Hadis daripada Abu Asma Ar-Rahabi daripada Sauban radhiyallahu anhu, Maula ni anak angkat Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannati? Qala janaha. Maksudnya, apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, maka orang itu sentiasa berada dalam sebuah taman syurga. Kita duk bayang taman syurga ni hanya dalam majlis ilmu sahaja tak? Ya, majlis ilmu juga sebahagian daripada Rawdatun min Riyadil Jannah. Taman daripada taman-taman syurga. Rupanya bila kita pergi ziarah orang sakit juga, dia juga, ya, salah satu daripada Rawdatun min Riyadil Jannah. Ya. Ziarah orang sakit juga sebahagian daripada taman-taman syurga. Jadi kita dah tahu dah tentang hadis ni.
Maka lepas ni boleh lah kan, pakai rajin-rajin lah pergi ziarah orang sakit kan. Sebab nak masuk taman syurga ni bukan semua tempat. Pertamanya kena pakai modal, iaitu pergi Madinah pergi ziarah Rasulullah SAW, masuk dalam kawasan Raudah itu tu physically-nya Raudah itu di Madinah dekat dengan dalam Masjid Nabawi itu memang salah satu taman daripada taman-taman syurga secara fizikal. Ya, adapun yang secara spiritualnya, dengan kita berada dalam majlis ilmu, dengan kita berada, dengan menziarahi orang sakit, kita juga masuk dalam taman daripada taman-taman syurga. Baginda Nabi SAW ditanya, bagaimana taman syurga itu? Ya, sahabat tanya pada Rasulullah. Baginda Nabi SAW menjawab, taman yang penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetiknya. Ya, maksudnya kita masuk taman syurga itu bukan sekadar tengok keindahan taman, ya, ziarah orang sakit ni, tetapi kita juga dapat menikmati ya apa yang ada dalam taman tersebut. Buah-buahan kita dapat petik, kita dapat makan. Ya, ini Rasulullah sebut makanya lepas ni bolehlah kita pakai beramal lah, ya, ziarah orang sakit ni. Keterangannya, amalan menziarahi orang sakit sememangnya sesuatu yang mulia, kerana ia bukan sahaja menunjukkan seseorang itu mengambil berat tentang tahap kesihatan, malahan menaikkan semangat pesakit untuk melawan penyakitnya. Sebab tu kenapa Rasulullah anjurkan pergi ziarah, sebab kita memberi motivasi, kita beri semangat pada orang sakit yang kita ziarah tersebut. Ya, bila kita duduk terbaring di rumah ada orang datang ziarah kita, tanya khabar, tanya apa jadi semangat tu ada lagi kan. Kita lebih bersemangat. Kita pula pergi jumpa dengan dia, ya Haji kan, Haji tak ada kat ni, kita punya masjid kita tak apa meriah lah Haji. Dulu kalau Haji ada pada dia ada pun tak meriah, sama je. Tapi sebab kita nak bagi semangat dia Haji tak ada masjid, kurang sikit lah. Biasanya bila masuk je tempat ni dengan Haji dia tempat duduk sini kan. Jadi bila Haji tak ada tu kita terasa lah kehilangan tu. Jadi doa kami doakan Haji cepat sembuh, dapat datang masjid balik kan. Meriah masjid kita ni kan. Haji tak ada ni dia kurang sikit lah kan. Kurang meriah sikit kan. Jadi dia bagi semangat. Daripada sebelum ni malas nak makan ubat, rajin makan ubat. Sebab apa? Ya, bila rajin makan ubat, nampak dia nak cepat sembuh. Aku nak pergi masjid lepas ni dah. Orang masjid dah tanya dulu. Kan? Kena yang tanya tu imam pula, pengurusi tanya lagi cepat, dia semangat dia lain macam kan. Yang tanya kan, cepat imam dah tanya aku dah tu cepat dah aku nak sembuh ni kan. Jadi semangat. Ya. Namun sebelum kita merancang perjalanan untuk melawat ahli keluarga atau kenalan yang mengalami masalah kesihatan, terdapat beberapa adab yang harus diberikan perhatian supaya kehadiran kita nanti akan dapat menceriakan, bukan menjejaskan lagi kesihatan pesakit. Ya, ziarah tu dah bagus, tapi jaga adab. Ya, jaga adab. Sebab orang sakit ni dia cukup sensitif. Ya, jangan nak gurau lain macam. Kita biasa waktu dia sihat kita boleh gurau macam tu kan. Dia sakit tak boleh. Jangan tu buat gurau macam tu. Ya, janda sebelah duk tanya Haji bila nak sampai dah. Waktu sihat boleh dah. Kan, ini waktu sakit buat tanya soalan-soalan sensitif macam tu pula orang. Dengar kat orang rumah dah buat gaduh tak pasal je tak. Jadinya jaga adab. Ya, walaupun kita biasa gurau kasar dengan dia tak. Gurau kasar dengan orang kan. Tapi dalam bila dia sakit, ya makanya jagalah. Ya, sebab orang sakit ni ikut sensitif. Nabi Ayub alaihissalam ketika baginda sakit isteri baginda, ya, isteri pada Nabi Ayub ni, dia ni mempunyai rambut yang cantik. Rambut yang cantik. Nabi Ayub suka tengok rambut isteri dia ni. Dalam kisah surah Anbiya Ibn Katsir sebut. Ya. Jadinya rambut ni Nabi Ayub suka tengok rambut ni. Ya, makanya isteri dia ni sebab duduk di rumah, maka dia dapat cari nafkah. Maka isteri dia keluar bekerja. Jadi bila keluar bekerja ni, ya, makanya ringkas cerita lah. Makanya syarat nak kerja ni kena potong rambut. Dia dapat kerja lah. Ringkas cerita ni macam tu.
maka isteri dia memotong rambut. Kan? Dia bila potong rambut, dia balik rumah, dapatlah makan, dapat bawa duit semua kan. Bawa balik, makanya Nabi Ayub tengok, oh ada rezeki pun alhamdulillah. Tengok-tengok rambut isteri dia tak ada. Benda yang mau kau. Kan? Dia dah jual ke pun macam tu lah. Sebab benda ni datang spontan je kan. Nanti tuan-tuan boleh rujuk balik lah. Kan? Maka ada syarat nak kerja, kena potong rambut. Nabi Ayub punya marah. Dia punya marah dah. Kau pandai-pandai kau tak minta izin aku kan. Nak potong rambut pun kena minta izin kan. Tak minta izin aku. Aku bersumpah, kalau aku sihat ni, aku rotan kau 100 rotan. Marah. Orang sakit sensitif kan. Dia suka tengok rambut isteri dia, tiba-tiba kena potong, tak angin ke? Kan? Ya? Maka bila Nabi Ayub sembuh, maka syarat untuk ni, Nabi Ayub rotan dengan 100 rotan. Ambil 1 rotan, sekali pukul lah. Ya? Tapi rotan syarat je lah kan. Siapa tak siap bini ke lah. Jadinya, ya tu. Orang sakit dia sensitif. Kan? Cukup sensitif. Jadi kita yang pergi ni, kalau jenis mulut tak ada insurans, makanya tak apalah kan, buat sibuk je lah. Kenapa tak datang ni? Dia ada hal sikit, dia tadi nak datang dah, tapi tiba-tiba ada orang kan. Sebab kita tahu orang ni kalau bawa mari sekarang kan, dia punya semua benda dia nak gurau. Kan? Dia pula tanya kita, "Ji, kalau jemaah masjid nak bagikan, ajak saya sekali, jangan lupa tau." Jangan lupa ajak sekali-sekali kan. Kita pun tahu kalau bawa dia ni sekarang, ada geng kan. Jadi lain macam. Jadi kita pun tak bawa takut risau lah. Kita tahu orang macam ni kan. Betul, memang tak payah bawa pun. Ya. Para ulama telah menggariskan beberapa adab untuk diikuti ketika menziarahi orang yang sedang sakit. Antara adab-adabnya adalah yang pertama, memaklumkan kedatangan lebih awal. Sebaik-baiknya maklumkan kepada pesakit jika pelawat ingin datang melawat, kerana ada ketika pesakit mengalami keletihan dan tiada selera untuk bercakap. Pelawat juga harus mematuhi waktu melawat dan tidak meluangkan masa terlalu lama. Seeloknya 15 minit dan jangan melebihi 30 minit ketika menziarahi orang sakit. Jika pesakit tidak mampu untuk melayan dan berbual dengan tetamu, pelawat tidak harus memaksa diri untuk meluangkan masa. Yang pertama dulu maklumkan. Apa, kalau kita ziarah di hospital, dia ada waktu lawatan, itu tak apalah, tak kisah pun. Tapi kalau di rumah ni, maklumkanlah. Maklumkan. Dan kita pun kena fahamlah, bila kita maklumkan, sebab ada orang memang dia tak sudi nak terima tetamu. Dia tak sudi nak tengok orang ziarah dia. Kan? Memang ada penyakit yang mana orang ni dia tak mahu. Sebab apa ya? Sebab waktu dia sihat, wajah muka dia lain. Ceria, merah, cantik tak? Tapi bila dia dah sakit, berubah jadi cengkung, jadi apa semua, dia tak sudi nak terima. Maka kalau dia kata dia nak terima, hormatilah keputusan dia buat tu. Itu hak dia, nak terima tetamu, tak nak terima. Jangan kita kata dia sombong dah sakit, sombong pula tu kan. Bukan, ada sebab. Ada sebab. Terutama penyakit yang berat-berat ini, kadang-kadang dia tak nak terima tetamu. Kita call pada waris dia, apa bercanda, kami ziarah boleh tak? Minta maaf lah, kata hari ni abah tak apa-apa ni lah. Dia belum bersedia lagi menerima tetamu lah. Dia belum bersedia nak menerima orang datang melawat ni. Makanya kita hormati. Kan? Walaupun dia tak terima kita sampai dia dah meninggal dunia pun tak, maksudnya dia tak sudi lah tu. Bukan dia tak sudi sebab apa? Sebab keadaan diri dia. Dulu waktu datang ke masjid, sihat, honok berjalan. Tiba-tiba bila dia sakit kan, kalau sakit kanser lah contoh nak. Itu memang perubahan ketara. Kadang-kadang kita nak pergi ziarah, tapi tak sudi nak terima. Sebab perubahan fizikal dia cukup berubah. Dulu badan berisi, tiba-tiba terus susut, muka dah cengkung semua dah. Rambut pun dah gugur banyak, jadi dia rasa dia tak ni nak. Apapun bagi tu pada waris, kata kami sentiasa mendoakan kan, supaya ni lah. Jadi kita janganlah kita kata pesakit sombong, dia tak sombong. Semuanya dia tak sudi nak terima, dia belum bersedia. Itu hak dia lah. Dan bila mana kita pergi ziarah pun, janganlah ambil masa yang lama. Ini kadang-kadang pesakit pula yang kena siapkan air untuk tetamu. Tunggu kejap saya ke dapur kan. Itu bagi sakit yang tak apa nak berat lah. Tapi kita agak-agak lah
Kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita jangan menyusahkan pesakit. Itu je lah. Ya, kita bawa buah tangan buat apa pun, jangan menyusahkan. Tambah kalau tengok sakit tu dia ni terbaring, tak boleh bangun, ya. Maka janganlah kita demand macam-macam. Pergi ziarah cukup dan ambil masanya sekejap. Dan bagi kata-kata motivasi. Nak best lagi, seorang kat tangan doa. Kan? Tak boleh bahasa Arab, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Yang lain tukar amin je. Yang keduanya, membawa buah tangan. Masyarakat kita sememangnya tidak boleh berpisah dengan budi bahasa. Maka tidak hairanlah jika pelawat terdorong untuk membawa buah tangan sebagai cenderahati buat pesakit. Jika buah-buahan atau makanan yang dibawa itu tidak boleh dimakan oleh pesakit, ia masih boleh dimakan oleh mereka yang menjaganya. Waris pesakit juga mungkin boleh makan makanan yang dibawa kerana mereka juga mengalami tekanan dan terpaksa mengorbankan masa dan waktu tidur untuk bergilir-gilir menjaga pesakit. Buah tangan ni antara benda yang nak meringankan. Dan kita pun tahu buah tangan yang itu kita bawa ni kan dia tak makan pun. Bawa buah-buahan, buah lima ataupun makanan-makanan kuih-muih. Tetapi kurang-kurangnya untuk waris dia yang menjaga dia tu. Kita beli mi Bandung muar kan, kita tahu dia tak boleh makan. Paling kurang dia punya waris boleh makan. Setidaknya dia boleh rasa sikit lah. Lebih tu bagi kat waris dia kan. Jadi tu je lah kan. Waris ni nak keluar cari mi Bandung muar mana pun nak cari pula lah. Jadinya benda-benda macam ni lah. Jadi tak salah pun bawa lah. Jadi benda tu benda yang ready to eat. Benda dah siap untuk dimakan. Jangan pula kena buat kerja pula dah. Beli kepul losong Terengganu bawa pergi. Nak suruh goreng kat mana? Kena balik rumah goreng pula, jadi kerja pula. Jadi benda yang dah ready tu benda yang mudah-mudah. Kalau pesakit tak dapat nak makan, waris dia tu boleh makan. Sebab apa? Sebab orang yang menjaga orang sakit kadang dia pun tumpang sakit sama. Kita pun kadang-kadang tak pelik, rupa-rupanya orang yang menjaga orang sakit dia jalan dulu. Dia yang pergi dulu sebelum orang sakit. Orang sakit tu macam tu je lah, dia sakit. Tetapi yang menjaga dia pergi dulu pula. Tak pelik. Tak ada isu pelik pun kan, tak pelik pun. Kita dulu kata untuk sembang-sembang ni, dia ni sakit lama dah kan. Orang yang jaga dia pula, yang meninggal dulu kan. Yang dia macam tu lah dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan terlalu banyak bertanya. Kecuali pesakit ini ramah ni, dia sendiri cerita tak, itu lain cerita. Dia tengok pada jenis sakit lah. Kalau jenis sakit terlantar, tak ada nak bagi, dia pun tak ada nak cakap sangat kan. Tapi kalau jenis pesakitnya masih boleh duduk, boleh jalan sikit-sikit tu, insyaAllah dah dia punya mood nak cakap tu ada lagi. Kecuali dia bercakap dan cerita tak. Dia usah bertanya soalan yang boleh menyinggung perasaan pesakit seperti punca penyakit atau amalan yang dilakukannya sehingga menyebabkan dia jatuh sakit. Kita dah tahu dah dia ni sakit ni kira sebab apa, kena kecil manis diabetes dah. Kan? Jadinya dia dah tahu dia ni memang susah nak tinggal benda manis ni, air gas memang susah dah. Dia dah sakit, kita pergi hantam lagi sama dia dah. Aku dah cakap kau kan, kau ni jangan minum air gas, jangan makan benda manis, kau degil. Kau degil, bukan aku tak cakap. Dia ada sakit tu kan, hantam dia lagi turun motivasi dia kan. Ataupun jenis orang yang mana dia ni dia suka ride ke apa semua dah. Aku dah cakap kau punya kesihatan tak boleh nak bawa motor lagi, tak boleh lagi jalan jauh-jauh semua. Kau degil cakap aku tengok. Kau jadi apa sekarang? Padan kau. Jangan lagi dihukum 2 kali. Dia dah sakit tu, dia dah terima hukuman lah. Itu contoh je kan. Kita pergi, kita hantar dia lagi. Jadi orang macam ni tak payah lagi. Jadi kalau orang yang cakap macam ni sebab menyinggung perasaan pesakit tak, maka tetap dalam kita memberi teguran, maka kita nasihatkan jugalah. Lepas ni kau jaga-jaga lagi dah. Jangan lagi makan benda-benda macam ni. Jangan lagi macam ni dah. Kau pun dah rasa macam ni kan. Jadi tukar dalam bentuk ayat yang positif lah, daripada bentuk ayat yang negatif, ayat yang menyinggung perasaan kan. Jika pelawat berasa ragu-ragu tentang cara selamat untuk memulakan perbualan,
Kita tak tahu nak mula dari mana tak. Mungkin boleh bertanya tentang khabar pesakit atau membiarkan dia sendiri bercerita tentang keadaannya. Ya, kita pun tak tahu nak cakap macam mana, nak mula macam mana, maka tanya dulu lah macam mana sekarang dah okey ke, kan. Tanya benda-benda yang jawapan itu tidak memerlukan jawapan yang panjang. Ubat dah makan ke? Tak. Jangan tanya macam mana boleh sakit ni. Jadi bila soalan tu soalan terbuka kan, macam mana boleh sakit. Jadi soalan ini memerlukan pada huraian. Ya, macam mana, bagaimana tak. Jadi benda ni semua kena huraian. Jadi panjang karangan ni. Jadi cari soalan yang pendek-pendek je. Jawapan A atau yes or no je. Dah makan ubat ke belum? Dah. Kan? Jadi benda-benda yang macam ni lah. Kan? Bagaimana keadaan sekarang dah. Jadi cuba cari orang biar soalan tu tidak meletihkan pesakit nak cerita balik. Ya. Yang keempat, perlu ada empathy. Ya. Empathy ni dia lebih kuat daripada simpati. Ya. Kalau simpati tu macam madu tiga kan, kesian tak, kesian je lah kan. Macam mana si Jamil dia kena macam ni, kesian tak, boleh kesian. Jadi simpati je lah kan. Empathy tu ya ialah kita cuba we put ourselves in their shoes, letakkan diri kita pada kedudukan dia. Ya, kalau kita berada di tempat dia, apa perasaan kita kalau orang kata ke kita macam ni? Kalau kita berada di tempat dia tak, ya, apa yang perlu kita buat? Jadi apa nasihat-nasihat yang perlu kita bagi pada dia? Ya, perlu ada perasaan empathy. Sebagai pelawat, letakkan diri sendiri di tempat pesakit. Selain bekalan ubat-ubatan dan rawatan, seorang pesakit juga amat memerlukan semangat dan kata-kata motivasi daripada orang di sekelilingnya. Maka apabila kita menziarahi pesakit, kita hendaklah menunjukkan keprihatinan kepada mereka dengan menzahirkan kata-kata positif agar ia dapat membantu, memberi semangat kepada mereka. Ya, kalau sakit yang mana sakit itu ada harapan nak sembuh tak, maka kita pun bagi tahu tak, ya, semoga kau cepat sembuh lah kan. Ziarah sakit ini kan, bagi kata-kata positif. Ya, nanti kau dah sembuh, nanti kita boleh sama-sama jemaah lagi di masjid, boleh lagi korban tahun ni kau jadi AJK bahagian ni pula kan, boleh bagi semangat untuk dia tak. Kalau penyakitnya itu kita tengok pun macam tak berapa nak harap sangat lah, maka kita doakan tak. Kami doakan yang terbaik lah kan, doakan yang terbaik untuk dia tak. Makanya semoga kita tetap mengharapkan dia sembuh kan, tapi apa pun kita serah pada Allah Ta'ala, beri yang terbaik untuk dia lah kan. Ni yang kata ada perasaan empathy kan. Jangan kita pergi itu nak hentam sana hentam sini, ataupun kita tengok mulut tak ada insurans tak. Kawan saya macam ni dulu ni tak sampai 2 kali Jumaat pergi dah kan. Jadi kita cakap depan orang yang sakit demikian, kalau kita duduk tempat dia macam mana, dan kita pun tahu penyakit dia ni memang tak ada harapan nak sembuh tak, tapi kita kata apa, doakan ya Allah, insyaAllah kan, insyaAllah buatkan semangat ni Allah Ta'ala nak bagi sembuh, siapa pun boleh sembuh. Nabi Ayub AS ya, sakit bagi dia cukup berat, kalau tengok kan memang tak ada harapan nak sembuh lah kan, penyakit yang ditipu Nabi Ayub AS lah. Tetapi akhirnya sembuh dan sihat seperti sedia kala. Jadi kalau Allah nak bagi itu memang dapat kan, kun fayakun je. Susah kuasa Allah SWT kan. Kadang-kadang orang ramai orang yang sakit dia koma tak, bertahun-tahun dia sakit, akhirnya boleh sembuh pula kan. Jadinya itulah itu benda-benda ni semua kerja Allah SWT. Jadi kita tak adalah secara matematik, mungkin kita tengok tak ada harapan sembuh, tiba-tiba dia boleh sembuh pula, sihat pula kan. Ya, jadinya jangan pelik lah. Macam orang kampung saya seorang macam tu juga, 6 tahun sakit tu terbaringnya kan, alih-alih sihat, time PKP sihat kan, time PKP sihat kan, masjid kata tu imam dengan bilal je boleh tak, tak, dia datang rajin pula datang kan. Siapa dia ni, kita pun tak kenal siapa dia kerja tak semayang, memang dia ada, betul dia balik sebab rumah dia dekat dengan masjid kan, masa PKP tu dan dia sihat alhamdulillah kan. Sembang-sembang dia ustaz ni dah 6 tahun dia sakit dulu kan, 6 tahun dia sakit baring macam tu,
dia sihat. Ya, baru ni lah, tahun lepas meninggal. Ya, tahun lepas dia meninggal. Sebab lepas tu datang dia sakit dia berat, sakit lagi. Yang kali yang ni lagi teruk pada dulu. Kan? Dan meninggal dunia dah. Tapi Alhamdulillah lah. Maksudnya, ya, dia sakit 6 tahun tutup paring. Dia dah sihat, dia ambil peluang dia datang ke masjid. Dan memang rajin datang ke masjid dan Alhamdulillah lah. Orang kata dalam keadaan husnul khatimah lah. Ya, husnul khatimah dia lah. Dia tak kira 2 orang ke 3 orang lah. Itu, ya, waktu tu kan kena samai siapa datang lebih lah. Dia tak kira. Dia mari ya. Dan semayang habis kita bagi salam, dia cabut balik. Kan? Dia pandai. Datang pula bukan datang pakai baju Melayu, pakai tracksuit dengan t-shirt. Seolah-olah macam tak pergi masjid kan. Tapi time semayang ada. Habis semayang dia lari balik. Habis semayang dia lari. Ya. Bila habis PKP tu dia dah ada kelonggaran, memang dia datang selalu. Kan? Dia tolong bersihkan, tolong ni. Akhirnya dia sakit pun tak lama dah. Berapa bulan dia sakit pun meninggal. Ya. Allah Ta'ala kalau nak bagi kebaikan seorang, dia tak tengok siapa pun. Dia tak kira siapa background dia ni pun. Kita pun tak dulu macam mana kan. Dia tak tengok yang ni. Dia tengok sekarang. Ya. Tengok sekarang. Dulu tak tengok. Kalau nak cerita dulu punya hal, Sayyidina Umar pun tak layak masuk syurga lah. Kalau nak tengok kisah dulu lah. Kalau nak cerita ungkit dulu punya hal, Ikramah bin Abu Jahal pun tak masuk syurga lah. Nah, tapi Ikramah bin Abu Jahal mati syahid. Anak Abu Jahal, ya, musuh nombor 1 Islam kan. Jadi tentang bab hidayah tentang ni, itu memang kerja Allah SWT kan. Jadi kita ya, doakanlah terbaik supaya kita pun dapat jadi macam tu kan. Peluang macam tu. Sebab tu kenapa kita berada di rumah Allah, kita rajin duduk dengan kuliah. Sebab kita nak cari benda-benda baik kan. Supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam kebaikan. Kan? Dan kita nak kita mati pun dalam keadaan kebaikan. Kan? Jadi bila dalam keadaan begitu, makanya hati kita pun, orang kata jiwa kita pun tenang. Kan? Kita nak bila Allah Ta'ala redha kita ni kan, insyaAllah Allah mudahkan. Sebab tu, ya, dia menziarahi pesakit ini, ya, tunjukkan keprihatinan pada mereka ni. Ya, tunjuk. Bagi nasihat yang terbaik pada mereka dah. Tunjukkan. Jangan pula kita berlebih-lebih pula kadang-kadang dalam satu perkara tersebut. Ya, kita tengok pada Zohir, dia ni memang macam ni dah, kita hantam lagi dah. Aku dah cakap, aku ajarkan pakai benda-benda mana, kau degi juga kan. Jadi benda-benda semua melukakan perasaan sakit kan. Jadi wallahu ta'ala tuan-tuan, kita berhenti pada poin yang keempat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung lagi pada poin yang kelima dan hingga ke akhir lah. Ya. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf kepada kelemahan diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya